Hai semua, selamat datang ke channel Cikgu Lin Amalin. Apa khabar anda semua? Cikgu doakan semoga anak-anak murid cikgu berada dalam sihat sejahtera hendaknya. Baiklah, sebelum itu, jika anda suka dengan video-video PDPC Cikgu Lin Amalin, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Dan sekiranya anda ada komen, boleh tinggalkan di ruangan komen supaya cikgu dapat menambah baik lagi mutu video-video PDPC cikgu, insya-Allah. Baiklah anak murid, tanpa melengahkan masa lagi, mari kita teruskan dengan video PDPC kita pada hari ini. Okey. Baiklah, mari kita perhatikan gambar sayuran di bawah dan kita sama-sama bincangkan jenis sayuran apakah yang terdapat di dalam gambar yang cikgu sediakan. Ya, yang pertama sekali kelihatan adanya tomato. Okey, yang kedua, ya, adanya timun batang. Yang ketiga, sayuran berdaun hijau dan ungu. Jadi, adakah ini baik untuk kita makan? Ya, tepat sekali. Sayuran sebeginilah yang perlu kita ambil dan makan pada setiap hari, dan tidak lupa juga buah-buahan. Okey. Tajuk kita pada hari ini ialah amalan gaya hidup sihat dalam komuniti. Di akhir pengajaran, murid dapat menyebut satu amalan gaya hidup yang sihat, dan yang kedua, murid dapat membezakan satu amalan gaya hidup sihat dan satu amalan gaya hidup tidak sihat dengan tepat. Sekarang, mari kita perhatikan amalan pemakanan yang sihat. Okey anak murid, sebenarnya amalan pemakanan sihat ini bermaksud sajian makanan yang mengandungi semua nutrien yang diperlukan oleh badan manusia. Okey, jika kita tengok daripada bawah ya, di sini kita dapat lihat ada nasi, ada mi, roti, bijirin, produk bijirin dan ubi. Dekat bawah ni yang kita paling banyak kena ambil. Okey, pada bahagian ataupun lapisan yang kedua terdapat buah-buahan dan sayur-sayuran pun kita kena ambil dengan banyak ya. Kerana sayur-sayuran dan buah-buahan ini memegalkan vitamin C untuk kesihatan badan kita. Seterusnya, maafkan cikgu ya. Seterusnya, susu dan produk tenusu. Okey, di samping itu juga terdapat di bahagian sebelah sini ya, kita dapat lihat ada ikan, ayam, itik, daging, telur dan produk kekacang seperti soya. Okey, ini pun penting ya untuk pembesaran badan kita. Okey, seterusnya yang paling sedikit kita kena ambil dekat bahagian ini ya, kerana ianya mengandungi lemak, minyak, garam dan gula. So, ini semua kita kena ambil dalam kuantiti yang sedikit. Sebab gula ni kalau kita kira, kalau kita ambil dalam kuantiti yang banyak boleh mengakibatkan diabetes ataupun dalam nama yang mudah kita sebut kencing manis. Okey, garam pun tak elok, benda-benda yang berminyak pun memang tidak elok. Okey, seterusnya kita teruskan kepada
Amalan gaya hidup sihat yang mesti kita perhatikan dalam kehidupan seharian kita. Okey, baiklah. Yang pertama, kita ada gambar yang menunjukkan rajin bersenam. Maksudnya, kalau boleh, paling-paling tidak dalam seminggu kita kena bersenam. Paling-paling tidak sekali dalam seminggu. Tetapi adalah lebih baik jika kita bersenam setiap hari, dan dalam masa yang sama juga kita dapat menambahkan stamina pada diri kita. Okey, yang kedua, berfikiran positif. Positive thinking maksudnya jangan berfikir benda yang pelik-pelik. Kita kena selalu bertenang, fikir benda yang positif. Jangan, bila awak terlampau banyak fikir kan, awak boleh jadi depression ataupun awak boleh stres. Jadi untuk mengamalkan gaya hidup yang sihat, kita kena selalu berfikiran positif. Okey, yang ketiga, patuhi ajaran agama. Cikgu percaya masing-masing kita ada agama yang kita anuti. Jadi kita ikutlah apa yang ajaran agama kita beritahu. Kalau contoh orang Islam, dia akan bersembahyang di masjid. Kalau orang Cina pula, dia akan bersembahyang di tokong. Kalau orang Indian, dia akan bersembahyang di kuil. Begitu juga dengan orang Kristian, dia akan bersembahyang di gereja. Okey, seterusnya nombor 4. Kita kena makan makanan yang seimbang. Tadi pun kita dah bincangkan kan? Okey, pada carta di bawah sekali, makanan rendah lemak dan kalori biasanya diambil 6 kali penyajian. Manakala buah-buahan 2 hingga 4 kali penyajian. Okey, kalau sayur pun sama, dalam 3 hingga ke 4 kali untuk kita makan. Okey, dekat bahagian sini ada susu dan keju dalam 2-3 kali kita boleh ambil dalam sehari ya. Okey, untuk daging pun sama, dalam 2-3 kali. Dekat bahagian atas ni memang kita kena kurangkan pengambilannya, sebab ada minyak, ada makanan yang manis kan. Lepas tu berlemak, alkohol pun kita tak boleh ambil ya. Okey, seterusnya yang kelima pula, menjaga kebersihan diri. Bermaksud kita bila kita mandi, kita gunakan sabun. Kita bersihkan anggota badan, tangan dan sebagainya. Seterusnya, rajin-rajinlah menggosok gigi kan, sebelum dan selepas makan. Ini dia menunjukkan dia mencuci muka. Pun kena jaga jugalah penampilan diri kita. Dalam masa yang sama, menyikat rambut supaya kelihatan kemas. Okey, bagi yang berambut panjang, seelok-eloknya kita ikatlah rambut kita. Jangan biarkan mengurai macam tu ya. Okey. Seterusnya, kita pergi kepada amalan gaya hidup tidak sihat. Kat sini pun cikgu kena beritahu juga, sebab kadang-kadang kita tak sedar pun kita dah buat amalan gaya hidup tidak sihat. Yang pertama, merokok. Okey, cikgu nak awak tahu rokok, vape adalah sangat tidak elok untuk kesihatan. Cikgu mohon sangat-sangat anak murid cikgu supaya tidak menghisap rokok ataupun tidak menghisap vape. Okey, yang kedua, amalan gaya hidup yang tidak sihat, tidur lewat. Tidur lewat malam.
Tengok jam dah hampir ke 3 pagi tapi anda masih belum tidur. Ada setengah tu tidur lewat sebab main game, main PUBG. Jangan awak kena elakkan. Waktu hari awak bersekolah, pastikan tidur awal. Okey, amalan gaya hidup yang tidak sihat yang ketiga pula ialah stres. Tertekan yang berlebihan. Nampak ni dia sampai tarik-tarik rambut. Maksudnya dia terlampau stres. Itu sangat bahaya kepada gaya hidup kita. Kalau awak stres sekalipun, awak carilah siapa-siapa yang awak percayai untuk awak luahkan. Okey. Yang seterusnya, yang keempat, ini ada malas mandi. Kalau kita malas mandi, awak tengok apa jadi dengan badan. Okey, bau busuk kan, kotor, berdaki. So akan mengeluarkan bau-bau yang orang tidak suka. Awak tengok ni, nampak ni kan. So kena rajin-rajinlah mandi 3 kali sehari. Paling-paling tidak awak kena mandi. Balik sekolah pun sama, kena mandi kan. Okey, yang kelima, ini tidak bersukan. Malas nak bersukan. Bila kita malas bersukan, tengok apa jadi dengan perut dia. Ya, betul. Jadi gemuk, tidak sihat, obesiti kan. Kalau awak ingat, kita pun setiap hari Rabu memang ada buat aktiviti co-curriculum. Secara tak langsung awak dapat bersukan dan mengeluarkan peluh. Penting ya, anak-anak semua. Okey, yang seterusnya, kesimpulan. Okey, kesimpulan dekat sini cikgu boleh beritahu dan cikgu dapat simpulkan, amalkan gaya hidup yang sihat untuk kebaikan diri sendiri. Okey, yang kedua, selalu meminta maaf jika kita melakukan kesilapan. Okey, dalam masa yang sama lakukan pemeriksaan kesihatan berkala untuk tempoh 2 kali setahun. Okey, penting ya supaya kita dapat detect dekat mana badan kita yang ada masalah kesihatan. Jadi daripada pemeriksaan kesihatan inilah kita dapat mengesan. Okey. Okey, sekian sahaja. Terima kasih. Moga berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. InsyaAllah. Jangan lupa subscribe, like dan share channel Cikgu Lin Amalin. Okey, anak murid. Bye.